Adapun hakikat syirik dalam muka surat 14 kita sebut mengalihkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Sebab tauhid tadi ibadah Allah Ta'ala. Lawan dia ialah bila kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam tauhid, dalam ibadah. Orang musyrikin kata dalam neraka, ahli neraka kata idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika mana kami menyamakan kamu, wahai berhala-berhala, dengan Tuhan sekalian alam. Maknanya kami menyamakan kamu dalam hak untuk disembah. Itu yang ulama tafsir sebut. Maka orang musyrikin iktiraf, kata Allah itu Rabbul Alamin. Dia beriman dengan rububiyah. Tetapi disamakan makhluk. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ini tafsir ayat إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika mana sebahagian manusia kata Allah وَمِنَ النَّاسِ, ada kalangan manusia مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, yang menjadikan sembahan selain Allah, andadan, tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai berhala mereka seperti mereka cinta kepada Allah. Mana mereka cinta Allah dan mereka cinta kepada berhala mereka macam mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Itu makna syirik, jadikan dia sekutu. Allah Jalla an Nadhir, tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang setara setanding dengan dia. Dalam hadis Ibnu Mas'ud tanya, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi kata, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau jadikan bagi Allah setara setanding sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Ni makna syirik. Baik, tengok dalil dia apa. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Apa kata Allah? Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sembahan mereka tidak bagi mereka manfaat, tidak bagi mereka mudarat. Mereka tahu tak sembahan mereka tidak bagi manfaat dan mudarat? Tentulah mereka tahu. Sebab batu, semua orang tahu batu tak bagi mudarat manfaat. Orang mati boleh bagi manfaat dan mudarat. Kalau orang mati jadi hantu tu lain lah. Kan? Tapi orang mati jadi hantu kah? Tidak, hantu tu jin. Kalau ni antara isu lah, sebut sikit kan. Orang tanya, hantu ni ada ke tak ada? Hantu ni kena tanya orang tu, ni ayat samar-samar. Kan? Apa yang kamu nak masukkan dengan hantu? Kalau kamu nak kata hantu ni orang mati, roh dia mai balik, roh kembali, tak ada lah. Roh tak kembali lah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Tak yaumil qiyamah. Itu yaumiddin. Ada barzakh, ada benteng yang menyekat roh daripada balik ke alam dunia, tak boleh balik lah. Tapi kalau nak katakan hantu ni jelmaan jin, jin menjelma menakutkan manusia, itu memang hakikat lah. Kita beriman wujudnya jin. Tu selingan. Baik, dan cerita dia, orang musyrikin ni tahu kata sembahan mereka tak bagi manfaat dan mudarat. Apa dalil? Saya kita akan tunjuk lagi satu dalil. Wa yaqulun, dan mereka kata, mereka kata, ni dalilnya, mereka kata. Siapa kata? Orang musyrikin kata. Allah Ta'ala cerita, orang musyrikin kata, wa yaquluna haula'i, sembahan-sembahan kami ini, mereka ini, Lata, Uzza, Manah. Lata ini orang laki-laki saleh, dia mati, dia persembah kubur dia. Uzza, pokok besar. Manah, seketul batu di tepi sungai, di tepi wadi. Tu tiga sembahan utama orang musyrikin jahiliah.
Apa dia? Uzza, Lata tadi apa dia? Seorang lelaki, nama dia Lat. Kerja dia uli tepung bagi orang jemaah haji makan. Jadi orang soleh lah, orang baik. Bila dia mati, orang pun pakat sedih lah, kesiannya mati dah, dulu dia buat kuih sedap lah. Tak ada orang buat kuih sedap pada dia. Disebabkan kuih dia sedap, kita sembah dia. Bukan sembah, kita pergi ibadat ke kubur dia. Lama-lama, Lata ni orang soleh, mesti dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kita ni apalah sangat, buat kuih pun tak sedap. Jadi kita minta dekat Lata ni supaya dia minta ke Allah Ta'ala. Itu cerita dia. Uzza pokok besar. Tengok pokok ni besarnya no. Lagi besar daripada kita. Mesti pokok ni lebih baik, lebih rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab pokok lagi besar daripada kita, dia kata. Pokok ni pelik tu. Pasal pelik ni, pasal Allah Ta'ala cipta pokok ni pelik, pasal dia ni istimewa lah ni. Tu dari punya rasional dia. Cara fikir orang musyrikin. Dia tengok makhluk pelik sikit. Ni makhluk ni pasal apa Allah Ta'ala cipta dia pelik daripada kita? Pasal dia ada istimewa lah ni. Itu cara fikir dia. Mana seketul batu di tepi sungai? Ataupun seketul batu di dalam perjalanan mereka nak main ke Madinah tu, di antara Taif dengan Mekah, ada seketul batu di tepi wadi ataupun sungai, tak ingat dah. Tepi wadi lah, wadi ke apa, atau tepi jalan lah. Batu tu tengah-tengah padang pasir ada seketul batu. Pelik lah kan. Dia kata, pelik seketul batu kat sini. Pasal apa Allah Ta'ala meletak batu ni kat sini ni? Ni mesti ada istimewa ni. Pakat dia sembelih korban kat situ. Itu nama mana? Ditumpahkan padanya darah. Nak pergi Mekah, lalu ke batu tu sembelih korban. Mula-mula konon-konon sembelih untuk Allah Ta'ala lah. Lama-lama dia berkata Allah Ta'ala kaya dah, batu ni kesian, tak ada apa. Dah betul. Memang itu etikat orang musyrikin jahiliah. Saya kita akan sebut apa dia pun perkataan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin. Tengok mana? Dia kata, haulai, sembah-sembahan kami ni, orang mati, batu pokok ni, syufa'auna, yang nak bagi syafaat. Syafaat ni apa dia? Orang tengah. Mereka ni orang tengah kami. Indallah, di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita ni orang berdosa. Kalau kita doa, ya Allah, Allah tak mau dengar lah, dia kata. Dia kata, dia kias dengan manusia. Dia kata, cuba kalau kita pergi dekat raja, kita tak ada kedudukan, jawatan tak ada, duit tak ada. Takkan raja nak dengar cakap kita, dia kata. Minta lah tolong menteri ke, pegawai ke. Dia kata, berhala-berhala orang mati, tok-tok wali ni macam pegawai lah. Tuhan ni macam apa? Tuhan ni macam raja lah. Tu tashbih. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia kata kalau begitu kita tak boleh minta direct. Kalau kita minta direct nanti Allah tak mau dengar permintaan kita. Tak percaya, tanya orang Kristian hari ni daripada doa tu. Tanya pasal apa kena minta dekat Maryam. Orang Kristian kan doa kan. Wahai Maryam, bagilah kami syafaat. Wahai mak Tuhan. Kenapa dia kata? Kalau kita minta kat Tuhan, lagi susah ni mak dia. Takkan dia nak tolak permintaan mak dia. Tanya tak percaya, tapi tanya orang Kristian yang ortodok sikit lah. Dia Kristian banyak agak i'tiqad dia pasal Maryam dengan Isa ni. Macam-macam mazhab. Tapi kalau macam Kristian dekat Mesir tu, alasan ni pun macam tu lah. Orang tanya pasal apa doa ni, wahai Maryam, wahai Maryam. Santa Claus ni nama dia Saint Nicholas. Dia ni duk bagi coklat kat budak-budak kan. Bagi coklat budak, masuk Kristian lah. Masuk Kristian. Kalau ada orang meniaga-meniaga, susah dia main tolong. Bila dia mati dalam bulan Disember lah, lebih kurang 4 Disember, 5 Disember. Maka dia pun bersedih lah. Si Nicholas dah mati dah, tak ada orang nak bagi coklat kat anak kita. Ni esok kalau kita meniaga rugi, siapa nak tolong bayar kata rugi. Jadi dia berkata, Saint Nicholas ni masa hidup dia baik kan. Jadi dia mesti rapat dengan Tuhan. Jadi kita kalau nak meniaga, orang Kristian kalau nak meniaga,
Bawa lah gambar Saint Nicholas kan, tulis itu, wahai Saint Nicholas, tolonglah minta kepada Jesus, aku nak berniaga, bagilah aku. Macam tu dia bawa. Tak percaya, pergi tengok. Kalau kat Malaysia tak lah, tapi kalau orang Kristian yang luar-luar, itu hakik tu nama Santa Claus tu. Nama dia Saint Nicholas. Saint ni maknanya orang suci, orang yang telah diserapi oleh Rohul Qudus. Jadi maknanya Saint Nicholas orang suci lah. Dia jadi Tok Wali lah, kita kata Tok Wali lah. Tu yang Saint Peter ke apa semua tu, dia lah tu, Santos tu. Jadi orang suci. Jadi perantara mereka dengan Allah Ta'ala. Perantara. Baik. Haula'i syufa'auna 'inda Allah. Allah kata kat mereka, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawat wala fil ard. Kamu nak bagi tahu aku, kata Allah, benda yang aku tak tahu kah? Allah kata aku tak tahu pun, aku ada apa nama? Orang tengah, postman ni. Kan? Aku tak pernah lantik pun mereka ni jadi orang tengah. Bila yang aku lantik lah. Itu maksud ayatnya. Allah tanya mereka. Orang musyrikin kata, mereka ni pemberi syafaat orang tengah. Allah tanya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Kamu nak bagi tahu kepada Allah benda yang dia sendiri tak tahu. Dia tak pernah lantik pun mereka ni. Bila dia tak lantik? Bila dapat surat pelantikan? Tengok kan? Tak ada black and white. Dakwa saja. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka syirik. Ni syirik. Yang pertama, mereka menjadikan sembahan mereka sebagai syufa'a, pemberi syafaat orang tengah. Yang kedua, ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah lah agama yang suci murni, tidak ada syirik. Wallazina takhadhu min dunihi awliya. Adapun mereka yang menyembah selain daripada Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak sembah Lata, Uzza, Manah, melainkan illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ni alasan yang kedua. Hak tadi orang tengah, hak kedua dia kata kita ni orang jauh. Kan, orang jauh. Depa ni duk ibadat masa hidup depa. Jadi mereka ni dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita pergi duduk dekat mereka, kita pun duduk dekat Allah Ta'ala juga. Kan? Kalau kita ni tak kenal menteri lah kan. Tapi disebabkan kita kenal orang yang kenal menteri, kita pun jadi macam dekat dengan menteri. Kita pun act macam kita menteri. Kan? Contoh. Macam tu lah dia kata, kalau kita rapat dengan berhala-berhala ni, mereka ni rapat dengan Allah Ta'ala. Jadi kita pun kalau kita duduk sembah dia, minta bantuan dia, jadi kita pun nanti rapat dengan Allah Ta'ala. Itu alasan kedua. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dia kata kamu ni pendusta kafir. Kadhibun kafar. Baik. Jadi sebab orang musyrikin sembah berhala ada dua. Yang pertama, i'tiqad mereka ni orang tengah. Yang kedua, sebab mereka anggap bila kita sembah berhala ini, kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada isu bahawa orang musyrikin i'tiqad kata berhala ni ada super power lebih daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Dalil dia, tengok. Di bawah itu, dalam muka surat 16, talbiyah orang musyrikin waktu buat haji. Orang musyrikin Mekah, dia buat haji kan. Jadi dia talbiyah. Dia kata apa? Ibnu Abbas kata, kanal musyrikun yaqulun. Orang musyrikun bertalbiyah, dia kata apa? Labbaik Allah la syarika lak. Kami sahut seruan kamu, tiada sekutu bagi kamu. Tani betul lah. Labbaik la syarika lak. Kami menyahut seruanmu, ya Allah, tiada sekutu bagi kamu. Nabi kata dekat mereka, qad wailakum qad. Cukup, berhenti dekat tu, jangan tambah. Sebab apa mereka tambah lagi lepas tu? Dengar sedap lah, tiada sekutu bagi kamu. Itu dia tambah, illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu yang kau punya, ya Allah. Masalah. Tamlikuhu wa ma malak. Engkau memiliki dia, dan apa yang dia miliki pun kau punya, ya Allah. Tengok. Ni i'tiqad orang musyrikin.
Mereka tak pernah i'tiqad berhala mereka tu ada kuasa sendiri. Semuanya makhluk Allah, milik Allah. Tapi Allah kata mereka ni musyrik. Musyrik sebab mereka mengalihkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Inilah hakikat syirik. Jelas tak hakikat syirik ayat ni dengan hadis ni? Jelas. Tapi berapa ramai orang yang mendakwa ulama ada sijil pengajian Islam tak boleh faham benda ni hari ni. Bila kita kata dia pi ke kubur minta hajat ni syirik, dia kata pasal apa? Syirik aku bukan i'tiqad kata orang mati ni yang bagi aku segala-galanya. Dia ni perantara saja. Tengok. Dia ulang ayat Abu Lahab tu. Ha. Depa duk kata kita Wahabi. Depa tu Lahabi. Ha. Okey ikut Wahabi daripada ikut Abu Lahab. Ha. Tanya depa maulid siapa buat? Abu Lahab. Dia lah. Ikut Abu Lahab lah. Ha. Atau kita kata depa Lahabi, depa marah. Depa kata kita Wahabi berapa lama? Kan? Tak marah pun. Senyum. Ha. Depa amalan depa semua ikut Abu Lahab. Maulid ikut Abu Lahab, sebuah kubur ikut Abu Lahab, pakai tangkai ikut Abu Lahab. Bubuh capai atas kepala tak ikut Abu Lahab. Abu Lahab pun tak bubuh capai atas kepala. Kan? Dia pakai kasut kat kaki. Kan? Pengikut dia tak apa nak cerdik bubuh atas kepala. Tahu bubuh atas kepala capai tu kan? Dia kata slipper tu. Ha. Tu tak buat cerdik sikit. Baik. Jadi ini hakikat syirik. Kita dah habaq tadi banyak dah. Okey. Jadi ini hakikat yang pertama. Jadi jelas syirik ini ialah mensekutukan Allah dalam ibadah. Kalau kita alih ibadah kepada Allah Ta'ala, maka itu syirik. Walaupun kita i'tiqad Allah yang cipta alam, Allah yang bagi rezeki, orang mati ni perantara saja, itulah syirik orang musyrikin. Itulah syirik orang terdahulu, orang jahiliyah musyrikin zaman Nabi. Ha? Itu maksud dia. Baik.